Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Husain bin Zin Azlan dan nombor matriks 094746. Kemudian kami akan membentangkan berkenaan tajuk bakhil dan mencintai harta. Pendahuluan harta. Apa itu harta? Harta adalah satu entiti yang diciptakan oleh Allah sebagai kesenangan dan kemudahan ke atas manusia dalam mengurus dan mengatur kehidupan mereka. Contohnya, harta ini bukanlah sekadar dari segi nilai duit, dari segi nilai mata wang, tetapi juga termasuklah dengan tanaman, penternakan, perindustrian, tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin dan peralatan, hasil perusahaan dan hasil perdagangan. Hakikat harta. Harta akan menjadi pertolongan kepada mereka yang menunaikan haknya dan akan menjadi azab kepada mereka yang kufur. Contoh hak ini adalah zakat. Dan azab yang dikenakan kepada mereka ini adalah mereka yang enggan mengeluarkan zakat, yang enggan menunaikan hak mereka sebagai seorang Muslim. Dan ketahuilah bahawa Allah murka terhadap mereka yang ingkar mengeluarkan zakat. Milik siapakah harta ini? Harta ini secara mutlaknya adalah milik Allah. Bahkan segala isi yang berada di bumi dan yang berada di langit adalah milik Allah. Kerana apa? Kerana setiap yang diciptakan ini adalah diciptakan oleh Allah. Apa yang diberikan kepada kita adalah datangnya daripada Allah. Kekalkah harta kita? Sungguh harta kita milik Allah. Milik Allah lah. Kerana harta kita ini datangnya adalah daripadanya. Takrif dan dalil pensyariatan pengharaman bersifat bakhil. Dari segi bahasa adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab iaitu al-bakhil yang artinya menahan sesuatu. Dari segi istilah pula, perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang wajib diberikan kepada seseorang yang layak menerimanya. Ini sebagai contoh yang telah diberikan tadi adalah zakat. Saya baca maksud ni saja ya. Daripada diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah ataupun takutlah oleh kalian perbuatan zalim kerana kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir kerana kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka." Kikir ini bermaksud bersifat bakhil dan bersifat tamak, yang mana pada zaman sebelum ini, pada umat sebelum ini, mereka enggan berinfak dan menggunakan harta itu hanyalah untuk diri mereka semata-mata. Dan sehinggakan mereka ini mempunyai rasa cinta terhadap harta sampailah berlakunya tumpah darah, sampailah menghalalkan apa yang haram. Seperti sekarang yang boleh kita lihat, berlakunya rasuah, berlakunya penipuan dari segi mata wang dan sebagainya. Dan apa yang dapat kita simpulkan di sini adalah haramlah bagi seseorang itu bersifat dengan sifat bakhil. Kerana ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah ini, hadis riwayat Muslim ini yang mengatakan bahawa jauhilah sifat bakhil. Dan berdasarkan perkataan inilah ulama mengeluarkan hukum bahawa hukum seseorang itu bersifat dengan sifat bakhil adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hafiz bin Abdul Rafa, nombor metrik 063928. Saya ingin menerangkan tentang punca-punca sifat bakhil dan mencintai harta. Yang pertama ialah seseorang itu mempunyai sifat takut menghadapi kemiskinan, iaitu mereka takut keadaan kepada mengalami kemiskinan, seperti mana kata-kata Sayyidina Ali, iaitu yang berbunyi, "Aku hairan dengan orang yang kikir kerana ia hanya mempercepat laju kemiskinannya, padahal ia berusaha lari dari kemiskinan. Ia kehilangan kesenangan hidup yang ia dambakan, iaitu kerana tidak menikmati hartanya akibat kebakhilannya. Ia hidup seperti orang yang miskin, namun ia harus mempertanggungjawabkan hartanya pada hari kiamat seperti orang kaya." Di sini kita dapat memahami daripada kata-kata Sayyidina Ali ini ialah orang kaya ini, orang bakhil ini berusaha untuk membanyakkan hartanya, tapi dia juga berusaha lari dari kemiskinan
kerana takut kehilangan kesenangan hidup yang diinginkan. Hakikatnya mereka ini hidup dalam keadaan seperti orang miskin. Tapi di akhirat sana mereka akan dipertanggungjawabkan dengan hartanya pada hari kiamat seperti orang kaya. Seterusnya, yang kedua, punca-punca sifat bakhil yang mencintai harta ialah sikap berlebihan atau kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan keluarga. Seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, orang yang demikian lebih suka menabung seluruh uangnya untuk masa depan anak-anak atau keluarga daripada menginfakkan sebahagian daripadanya di jalan Allah. Mereka berkeyakinan harta akan dapat melindungi masa depan anak-anaknya. Padahal Al-Quran telah memberi petunjuk bahawa kekayaan dan anak-anak hanyalah cubaan ataupun fitnah. Surah Al-Anfal ayat 28. Di sini kita memahami sifat takut ataupun bimbang terhadap masa depan keluarga. Itulah menjadi punca kepada sifat bakhil atau mencintai harta. Dan ia juga sudah diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal, yang mana di situ menceritakan mereka sanggup menabung seluruh harta demi masa depan anak-anak, kerana mereka yakin harta itu akan dapat melindungi masa depan keluarganya dan anak-anaknya. Di sini kita dapat memahami bahawa Al-Quran telah memberi petunjuk bahawa kekayaan dan anak-anak hanyalah cubaan ataupun fitnah. Di sini Allah telah menerangkan, sudah memberi petunjuk kepada kita, dan kita perlulah sedar akan petunjuk ini dan peringatan ini. Yang terakhir, punca-punca sifat bakhil dan mencintai harta ialah cinta harta secara berlebihan tanpa menganggapnya sebagai saranan ibadah. Mereka ini mengira bahawa zakat, infak dan sedekah akan mengurangi hartanya. Padahal Allah lah penetap segala rezeki. Dan Allah juga telah memberi peringatan kepada mereka ini yang mempunyai harta yang banyak dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta-harta yang kamu cintai, dan apa-apa pun yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Daripada ayat ini kita dapat mengetahui bahawa seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan daripada harta-hartanya selagi mana dia tak mendermakan atau menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kita dermakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Muhammad Darus, nombor matrik 064337. Dalam video ini saya akan membicarakan tentang sifat bakhil dan cintakan harta dalam konteks hati. Apabila kita berbicara tentang soal hati, saya ingin memetik daripada jurnal Institusi Islam Hadori, Universiti Kebangsaan Malaysia, bertajuk Konsep Hati menurut Al-Ghazali, yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Jalil, Zakaria Stapa dan Radah Abu Samah. Dalam jurnal ini menceritakan tentang sungguhnya hati itu seperti benteng yang menghalang anasir negatif daripada masuk ke dalam diri manusia. Anasir negatif inilah yang menjadi musuh pada hati, dan menurut Al-Ghazali, musuh hati adalah syaitan. Sebagaimana firman Allah dan surah Yasin ayat 60 yang bermaksud, bukankah aku telah merintahkan kepada kamu, hai anak-anak Adam, bahawa janganlah kamu memuja syaitan. Jelas daripada ayat ini terdapat perintah Allah SWT bahawa wajib bagi manusia untuk menjaga diri dan hati daripada godaan syaitan. Oleh itu, dalam memelihara dan menjaga hati daripada dimasuki syaitan, wajib dijaga ruang-ruang yang memudahkan syaitan untuk masuk ke dalam hati. Antara ruang-ruang yang dimasukkan Al-Ghazali adalah sifat manusia itu sendiri. Hati itu sifatnya berbolak-balik, iaitu apabila syaitan menguasainya, lalu mengajak kepada kejahatan. Lalu tersedarlah hati apabila malaikat memalingkannya, dan begitulah sebalik.
Seterusnya, saya ingin menyentuh daripada jurnal yang bertajuk Nilai-nilai Tasawuf Akhlak dalam Gurindam 12 untuk pembinaan akhlak siswa madrasah di era diskusi. Kajian fasal keempat Gurindam 12 Rajah Ali Haji yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghafur. Saya tertarik dengan satu bait-bait Gurindam yang berbunyi, "Bakhil jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah." Di antara sifat tercela yang dilakukan oleh masyarakat pada masa kini adalah sifat bakhil. Istilah bakhil adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau yang selainnya kepada orang lain yang memerlukan, sementara dirinya dalam kesenangan atau berlebihan. Oleh kerana itu, Raja Ali Haji mengatakan bahawasanya bakhil adalah musuh yang amat bahaya dalam diri manusia, kerana ia akan menghilangkan dan merosakkan jalan rezeki yang sebenarnya Allah telah memudahkan dan melancarkan. Terdapat pelbagai bentuk bakhil, antaranya bakhil ilmu, bakhil dalam mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku dan namaku disebut di sisinya, lalu dirinya tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi nombor 3546. Dia berkata hadis hasan sahih gharib. Namun, fokus dalam penulisan ini adalah terhadap bakhil dan cintakan harta. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 180 yang bermaksud, "Dan jangan sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhirkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan." Bagi mentafsirkan ayat 180 surah Ali Imran ini, saya mengambil satu jurnal yang bertajuk Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marghari terhadap surah Al-Ma'un dan relevasinya dalam pengurangan kemiskinan yang ditulis oleh Luqman Burhanuddin Al-Amin Halimatul Sa'diyah dan Handir Nadiran. Al-Maghari menafsirkan ayat di atas surah Ali Imran ayat 180. Orang yang memiliki prasangka dengan mengumpulkan harta kemudian memperbanyakkannya dan tidak mahu mengeluarkan ketika ada orang yang memerlukan, beranggapan bahawa dirinya telah berusaha untuk mendapatkan sehingga harta tersebut adalah miliknya seorang. Menurutnya, tindakan tersebut adalah baik baginya kerana beranggapan harta tersebut adalah kurniaan daripada Allah untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, perbuatan tersebut sangatlah melanggar aturan dalam Islam. Sebab itu, Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki seseorang. Oleh itu, saya ingin mengambil dalam satu kajian Mesti yang bertajuk Islam dan Keadilan Sosial menurut pandangan Hamka dan Tafsir Al-Azhar, tumpuan khusus kepada kepentingan zakat. Cinta kepada harta adalah tabiat manusia. Setiap manusia memiliki perasaan cinta kepada harta. Merapas rasa kecintaan kepada harta itulah adalah tarbiat manusia. Maka untuk menjadikan kecintaan kepada harta itu berjalan dengan betul dan tidak melewati batasnya, Islam mengajar dan menganjurkan perasaan belas kasihan dan mencela sifat bakhil. Sebab itu dianjurkan peraturan zakat yang wajib dikeluarkan apabila harta telah cukup nisabnya. Pengeluaran zakat juga dapat memperkuatkan batin, meneguhkan iman dan memantapkan keyakinan. Kerana telah jelas bahawa harta adalah saudara kandung penafsu. Untuk mengeluarkan harta adalah berat bagi hati, lebih berat daripada mengerjakan sembahyang dan puasa. Maka bila mana diri telah biasa menafkahkan barang yang paling dicintai, padahal tidak ada yang paling dicintai di dunia ini melebihi harta, maka dia telah menjadi seorang budiman yang mempunyai perketi yang tinggi, mudah baginya menghafiz segala bentuk pengorbanan di dalam kesucian itu. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahawa manusia adalah makhluk sosial yang di mana saling memerlukan dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Antara kelompok satu dan kelompok lainnya, begitu pula dengan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya memerlukan tenaga orang miskin untuk menjalankan usahanya, dan orang miskin memerlukan upah daripada hasil tenaganya yang diperkerjakan oleh orang kaya.
Dengan demikian akan terwujudnya sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat. Begitu juga dengan hati. Menurut Al-Ghazali, bukan salah satu unsur yang mempunyai kelebihan, iaitu sekiranya penggunaannya akan menguntungkan seseorang. Namun, sekiranya digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan adat Islam, ia akan menjadi asbab kehidupan manusia jauh daripada jalan Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya adalah Ibrahim bin Majdi dan nombor matrik saya adalah 064126. Hari ini saya ingin membentangkan assignment akhlak wa tasawuf saya yang bertajuk Keburukan Bakhil dan Mencintai Harta. Perkataan-perkataan sinonim dengan bakhil ialah kedekut, kikir dan loket. Dalam konteks agama Islam, maksud bakhil lebih dikhususkan kepada sifat atau keadaan seseorang yang berat hati dan tangan amat sayang atau langsung tidak mahu membelanjakan hartanya atau apa yang dimilikinya sebagai sedekah, zakat, pertolongan, bantuan atau derma, baik kepada orang berseorangan yang bantuannya atau kepada keluarga atau kepada orang ramai, yakni masyarakat yang mengusahakan perilaku kebajikan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan urusan menegakkan agama, meninggikan syiar Islam atau urusan yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Sikap dan tindakan orang bakhil seperti yang demikian itu adalah amat bertentangan dengan anjuran Allah Ta'ala sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman-firman-Nya. Dan bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemungkaran. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Justeru, sifat bakhil itu amat dicela oleh agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka dari kurnianya mengira bahawa kebakhilan itu baik bagi diri mereka. Tidak, bahkan buruk bagi mereka. Akan dikekangkan harta yang dibakhilkan itu ke leher mereka pada hari kiamat. Surah Ali Imran ayat 180. Di dalam hadis dikatakan, takutlah kamu akan bakhil, kerana bakhil itu pernah membinasakan orang-orang terdahulu dari kamu, sehingga mereka suka mengalirkan darah sesama mereka dan menghalalkan segala yang diharamkan ke atas mereka. Tidak masuk syurga orang yang bakhil, penipu, pengkhianat dan orang jahat perangainya. Sifat bakhil itu berawal dari sikap terlalu sayang harta yang juga dicela oleh syarak, kerana cinta harta itu boleh mengakibatkan kelalaian pada mengingat Allah, mengerjakan ibadat dan memalingkan mata hati kepada dunia semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Surah Al-Quran 63 ayat 9. Kamu sekalian telah dilalaikan oleh perlombaan memperbanyakkan harta. Surah Al-Humazah ayat 2. Dalam sebuah hadis dikatakan, tiada dua ekor serigala yang berbahaya kepada kelompok kambing. Lebih banyak kerusakannya daripada kerusakan agama seorang Muslim yang amat mencintai kehormatan, harta dan pangkat. Antara faedah-faedah harta ialah untuk diri sendiri dan keluarga dalam urusan yang berkaitan dengan ibadat, dibelanjakan untuk menuntut ilmu, menunaikan fardu haji atau keperluan hidup seharian. Faedah untuk orang lain, yakni masyarakat, untuk menunaikan pengeluaran zakat dan sedekah, membayar upah kepada orang lain, sumbangan untuk projek-projek tertentu bagi kebajikan orang ramai, dan meninggikan syiar Islam, wakaf atau sedekah jariah. Memberi hutang kepada orang benar-benar memerlukannya untuk urusan yang tidak bertentangan dengan syarak. Antara bencana harta ialah
boleh menyebabkan pencari atau pemiliknya menjadi hamba harta, tamak dan bakhil. Harta kekayaan yang banyak boleh menyebabkan seseorang itu menjadi takabur, sombong dan ujub, sebagaimana berlaku kepada Qarun. Harta boleh mempengaruhi pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, mendorong hawa nafsu untuk mencapai nikmat yang diharamkan oleh syarak atau yang halal dengan cara yang haram ataupun secara mewah atau berlebih-lebihan, yakni al-fudul. Melalaikan dari mengingat Allah lalu menjadi acuh tak acuh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Kembali kepada bakhil, lawan balik itu ialah murah hati, yakni karim. Sifat murah hati adalah sifat yang terpuji di sisi syarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, barang siapa terpelihara diri mereka daripada bakhil, maka merekalah yang orang-orang mendapat kemenangan, yakni beruntung. Surah Al-Quran yang ke-59 ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, pemurah hati yang jahil lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada abid yang bakhil. Murah hati itu adalah pohon yang tumbuh di dalam syurga, maka tidak masuk syurga itu melainkan orang yang murah hati. Dan bakhil itu adalah pohon yang ditumbuh di dalam neraka, maka tidak masuk neraka itu melainkan orang yang bakhil. Ulama membahagikan manusia kepada 4 golongan berdasarkan keadaan dan sikap mereka dalam hal yang berkaitan dengan ilmu dan harta. Yang pertama, golongan manusia yang dikurniakan Allah Ta'ala ilmu dan harta. Mereka takut akan Allah dan sedar harta itu hak Allah, lalu sebahagian dibelanjakan di jalan Allah. Inilah golongan manusia yang terpilih. Yang kedua, golongan manusia yang dikurniakan Allah Ta'ala ilmu tanpa harta, tetapi mereka berniat akan berbelanja di jalan Allah jika berharta. Niat ini mendapat ganjaran pahala. Yang ketiga, golongan manusia yang dikurniakan Allah Ta'ala harta tanpa ilmu dan bakhil lagi. Inilah sejahat-jahat manusia. Yang keempat, golongan manusia yang tidak dikurniakan Allah harta dan ilmu dan berniat hendak berbelanja untuk tujuan duniawi kalau berharta. Mereka berdosa juga. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amar Daniel bin Ibrahim. Raqam tasdil sifar sitah arba'ah wahid salasah salasah. Ini sekarang saya akan membahaskan tentang persepsi masyarakat tentang kebakhilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dalam Kamus Dewan edisi keempat, definisi bakhil adalah loket. Dalam erti kata lain ialah kedekut. Di dalam Islam juga telah diwajibkan bagi orang Muslim, yang ini orang yang mukallaf, untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama sekali adalah perspektif masyarakat bahawa dengan segala yang dimiliki dan holistik harta mereka, mereka beranggapan bahawa keseluruhannya adalah harta mereka. Hal ini telah ditentang oleh Al-Quran kerana tanggapan mereka itu adalah karut sama sekali. Hal ini kerana memberi peluang untuk orang yang kurang berkemampuan untuk menikmati sebagaimana orang yang berkemampuan yang lain. Yang ini contohnya ia mengeluarkan zakat. Hal ini dia telah diwajibkan di dalam Islam untuk mengeluarkan zakat. Sebahagian daripada harta mereka. Tidak semua. Tapi sebahagian daripada harta mereka. Sehingga kan Nabi mengatakan bahawa dalam hadis Nabi mengatakan sehingga ada penyakit di akhir zaman ini adalah mereka yang hubbud dunya wa karahatul maut, iaitu cintakan dunia dan takut akan kematian. Ini telah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Bagaimana Nabi tahu? Kerana Allah telah mewahyukan kepada Nabi. Jadi mereka telah sangat cintakan dunia kerana takut untuk memberikan sebahagian harta mereka kepada yang lain. Mereka takut akan kemiskinan. Ini adalah sesuatu perkara dan kita menggelarkannya ialah sebagai bakhil. Dan seterusnya, seperti apa yang saya katakan tadi, bahawa zakat merupakan cara untuk kita mensucikan harta dari sebarang perkara yang syubhat. Yang ini oleh kerana kita tidak mengetahui dari mana asal sumber harta yang kita miliki. Yang ini memang diwajibkan ke atas kita untuk memberikan zakat untuk mensucikan harta kita. Untuk mensucikan harta kita dari perkara-perkara yang tidak diingini. Kita tidak tahu di manakah sumber asal harta kita.
Dan seterusnya Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Dan seterusnya adalah daripada hadis Nabi SAW juga daripada Ali bin Abi Talib. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kedekut, yang ini bakhil, adalah orang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Ini bahagian bakhil yang lain, tetapi juga terdapat di dalam golongan orang-orang yang bakhil. Bukannya setakat memberikan harta, tidak menginfakkan harta mereka sebagai harta mereka, tetapi juga telah disabdakan oleh Nabi, orang yang tidak selawat ke atas Nabi apabila disebutkan nama Nabi SAW, dia tidak menjawab SAW, maka dia juga digolongan sebagai orang-orang yang bakhil. Akhir sekali, orang yang bakhil tidak sesekali dapat kesenangan walaupun tampaknya bahagia kerana harta mereka tidak dikongsikan dan diberikan sedikit pada yang lain padahal mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan akhir sekali, istidraj. Yang ini mereka ini adalah istidraj. Yang ini kita meletakkan mereka dikategorikan sebagai istidraj, iaitu yang membawa maksud kurniaan atau nikmat Allah yang Allah beri padanya hanyalah untuk membuatkan beliau bertambah kufur dan jauh dari Allah. Jelas bahawa perkara ini sangat dirisaukan oleh Muslim yang taat. Yang ini Muslim yang memang mendekatkan diri dengan Allah, yang sangat menjaga halal haram semua. Ini sangat mereka takutlah, kerana itu boleh mendatang kemurkaan Allah kepada mereka. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adam bin Zaini, nombor matrik 063282. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang bagaimana cara-cara untuk kita merawat sifat bakhil dan cinta harta yang ada di dalam diri kita, insyaAllah. Pertama-tama, kita haruslah sentiasa mengingati tujuan serta membulatkan tekad kita tentang dengan tujuan apa, dengan niat apa kita mencari harta-harta dunia tersebut. Hal ini supaya menyedarkan diri kita daripada ditenggelami dengan hawa nafsu sendiri disebabkan mencapai harta yang banyak tersebut. Selain itu, memperkukuhkan niat dan tekad ini baik untuk diri kita agar tidak mendapat kemudaratan, insya-Allah. Yang kedua, kita haruslah memperbanyakkan bersedekah. Mungkin kita rasa cara ini tidak efisien dan amat mudah dilakukan, tapi sedarlah bahawa bersedekah ini susah dilakukan oleh segelintir masyarakat. Tambahan pula ketika kita sedang dalam keadaan kekurangan bekalan wang untuk digunakan pada diri kita, amat susah untuk dikeluarkan, untuk dibelanjakan pada orang lain. Selain itu, jangan pula kita rasa apabila bersedekah menyebabkan harta kita semakin terhakis dan semakin terkurang. Sedangkan bersedekah inilah yang membuatkan rezeki kita itu lebih terbuka luas dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, tidak akan berkurang harta dengan sedekah dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah tambahkan kemuliaan baginya. Ini menjadi bukti bahawa dengan bersedekah tidak akan membuatkan kita miskin, malah akan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga adalah sentiasa bermuhasabah diri. Ini amat penting juga bagi diri kita. Sebagai contoh, selepas saja setiap solat, kita akan sentiasa bermuhasabah diri. Apakah wang ringgit yang harta yang kita ada itu kita gunakan dengan sebetulnya di jalan Allah ataupun sebaliknya, supaya harta yang kita usahakan itu tidak menjadi sia-sia disebabkan tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, malah menjadi punca kemurkaan Allah SWT kepada kita dan tidak diradai olehnya. Oleh itu, wang ringgit yang kita ada itu harus dijadikan sebagai alat dan bukannya sebagai matlamat. Kerana jika digunakan sebagai alat, insya-Allah kita akan gunakannya dengan sebaiknya kepada diri kita serta kepada orang lain.
dalam memperoleh ganjaran Allah SWT. Jika dijadikan matlamat, malah akan membawa kemudaratan kepada diri kita sama ada dari segi rohani serta jasmani, kerana terlalu sibuk mencari harta dunia tersebut. Oleh itu, secara kesimpulannya, sifat bakhil dan cinta harta dalam diri ini perlu kita hindari agar tidak mendapat kemurkaan daripada Yang Esa. Terdapat pelbagai cara yang boleh kita praktikkan agar diri kita ini sentiasa terhakis daripada sifat-sifat begini. Sudah sampai kita ke akhir topik perbincangan, penutup bakhil dan cinta akan harta. Kesimpulannya, Islam tidak kejam tetapi memelihara. Islam tidak melarang kita, dan yang kedua, Islam tidak melarang kita untuk mengumpul dan menyimpan harta. Dan yang ketiga, memelihara harta termasuk dalam maqasid syariah yang berperanan sebagai asas pengeluaran hukum oleh ulama. Maqasid syariah ini ada 5, dan antaranya adalah memelihara dan menjaga harta. Dan yang keempat, zakat tidak membebankan, bahkan menambahkan keberkatan dan meringankan kesusahan dunia. Ketahuilah bahawa setiap perkara itu semuanya datang daripada Allah. Jika kita nak senang, benda itu datang daripada Allah. Maka seandainya kamu mengatakan zakat itu menyusahkan diri kamu, ketahuilah bahawa perkara itu salah. Kerana biarpun seandainya zakat ini memakan separuh daripada harta kamu sekalipun, ketahuilah bahawa Allah redha dengan perbuatan kamu. Dan ketahuilah bahawa kamu suatu hari nanti akan mendapat berita gembira sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima, mengumpul harta tidak salah, tetapi enggan berinfak dan mengeluarkan zakat itu salah. Ini yang dikatakan tadi, yang mengeluarkan hak, tetapi pada mereka yang kufur enggan untuk mengeluarkan zakat. Dan yang keenam, orang yang menahan dirinya daripada mengeluarkan harta adalah seorang yang bakhil dan kikir. Inilah secara ringkasnya adalah maksud bakhil, iaitu orang yang menahan dirinya daripada mengeluarkan harta. Orang yang takut hilang harta. Orang yang takut apabila dia membahagikan hartanya kepada orang lain, harta tu akan hilang dan hartanya akan berkurangan. Yang ketujuh, bakhil dan cinta akan harta sangat berkait rapat dan adalah haram bagi seseorang yang mempunyai sifat ini, iaitu sifat bakhil dan sifat cinta akan harta ini. Yang ke-8, bakhil adalah benih sifat sombong. Daripada bakhil inilah seseorang itu akan berasa bangga dengan kekayaan yang dia ada, akan berasa megah dengan kekayaan yang dia ada. Dan ketahuilah bahawa perkara ini akan merosakkan hati dan akan merosakkan diri sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan yang ke-9, ketahuilah bahawa azab Allah itu sangatlah pedih bagi mereka yang kufur. Dan yang terakhir, Islam itu mudah, tetapi jangan kita ambil mudah. Dan sekian itu sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.